wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada hadirin bagi program Ketagihan Permainan Video Game. Saya Muhammad Faiz bin Sifat Anwar, merangkap pengerusi Exco Kebudayaan, Kesenian dan Sukan rakan siswa Yadim Politeknik Port Dickson dan selaku moderator anda pada malam ini. Bagi menghormati majlis, saya ingin meminta kepada semua hadirin untuk mutekan mikrofon anda dan juga menyediakan buku nota serta pen untuk mencatat penerangan maupun maklumat yang akan diberikan oleh penyanyi kita. Pada akhir program ini, terdapat sesi soal jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanyakan soalan tentang tajuk kita, anda boleh nyatakan soalan anda di ruangan chat. Baiklah, sebelum kita memulakan majlis pada malam ini, mari kita bersama yang akan dipimpin oleh saudara Fawaz agar program yang dijalankan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Silakan saudara Fawaz. Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis ketagihan pembangunnya. Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Diseteru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mentepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri. Keluarga atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Fawaz atas bacaan doa sebentar tadi. InsyaAllah program kita pada malam ini akan mengupas sedikit tentang ketagihan permainan video game. Baiklah, sebelum kita beralih ke tajuk kita pada malam ini, saya ingin memperkenalkan kepada semua ahli panel kita yang akan bersama dengan kita untuk mengupas lebih lanjut mengenai tajuk kita pada malam ini. Saya akan baca Muhammad Qayyum bin Suhaimi. Beliau berusia 22 tahun, merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur dan kini tinggal di negeri Selangor, Darul Ihsan. Beliau juga merupakan mahasiswa di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Selain itu, beliau juga menyandang jawatan sebagai Naib Presiden Rakan Siswa Yadim, Majlis Peringkat Tertinggi. Dengan itu saya jumpa saudara Qayyum. Assalamualaikum saudara Qayyum. Boleh dengan jelas tak suara saya? Waalaikumsalam Faiz. Dengar jelas insya-Allah. Suara saya jelas juga kan? Alhamdulillah jelas. Saudara apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Betul. Okey. Baiklah, saudara Qayyum, saya tanya sikit soalan sebelum kita mulakan kita punya program. Apa aktiviti-aktiviti saudara Qayyum sepanjang PKP ni? Oh, okey baik. InsyaAllah. Ni dah persoalan dah ni. Okey baik. InsyaAllah. First kali saya ucapkan terima kasih atas kesudian semua yang join malam ni. InsyaAllah kita cuba santai-santai. Sebab tajuk kita pun permainan game. Itu tak ada nak diberat sangat kan sepanjang PKP dah. Sekarang ni saya berada di UTM. So kiranya mengata habiskan waktu lockdown ni dengan fokus kelas online. Sekarang ni dah minggu-minggu akhir, so settlekan orang kata assignment ke projek ke apa macam itulah. Itulah aktiviti tu setakat ni insya-Allah. Okay, baik.
Oh, okay. Baiklah saudara kalian, terima kasih. Okay. Baiklah, saya akan bercakap sikit tentang tajuk kita. Okay. Semenjak pandemik COVID-19 melanda di dunia, kehidupan masyarakat di dunia kini berubah. Disebabkan mungkin segelintir daripada masyarakat kita lah, iaitu remaja, sering menghabiskan masa terluang mereka dengan memilih permainan video game sebagai alternatif mengisi masa terluang mereka. Ketagihan video game adalah penggunaan permainan video game yang tidak terkawal menyebabkan masalah dalam bidang yang lain kepada kehidupan seseorang. Maksudnya dia terganggu lah kan bila kita macam terlampau main lama ke apa kan. Okay. Kita akan ada masalah lain lah dalam kehidupan kita. Baik. Dia dianggap sebagai ketagihan game. Ketagihan permainan video game ini berimpak yang negatif kepada setengah-setengah individu yang digelar diri mereka gamer sejati. Ia juga menimbulkan kegusaran kepada ibu bapa kerana ada juga lingkungan usia yang muda, terutamanya kanak-kanak, turut terlibat dalam bermain permainan video. Pertama saya, adakah ketagihan bermain game dikira sebagai masalah mental? Silakan saudara. Okay, baik, insyaAllah. Untuk soalan pertama Faiz tu. So kalau kat sini, ni orang kata bukan pendapat saya lah. Kiranya jawapan yang saya ambil ni pun atas hasil orang kata kajian yang saya dah tanya berapa orang kata tu psikologi dekat tempat saya belajar, dekat luar dan sebagainya kan. Dia kata kat sini, kalau seorang tu ketagih bermain game, dia bukannya, kita tak boleh declare terus dia ni menghadapi sama juga macam ketagihan ni sama konsep macam kita gemar akan sesuatu ni sampai kita leka benda-benda lain. So kalau katalah dia ni, kita anggap dia ni sebagai masalah mental, dia boleh jadi kiranya dia akan orang kata jadi protes, jadi agresif. Itu dikiranya dia makan pun dah tak betul, tidurnya dah tak tentu arah. Itu boleh kita declare seorang tu sebagai menghadapi masalah mental. Itu pun selepas dia dah ikut orang kata lah. Bukannya kita ni orang biasa, rakyat biasa nampak orang tu pelik-pelik sikit terus declare, oh dia ni ada masalah. Tak boleh, bukan macam tu cara dia. Dia kita nak declare seorang pun kita kena ada ilmu dulu, senang cerita pokok pangkal dia lah. Itulah untuk persoalan tadi, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih atas penerangan yang disampaikan. Betul juga apa yang saudara Koyong katakan. Yalah, bila kita masalah mental ni bila macam kita belega, lepas tu mandi pun maybe ada yang bawa phone dalam bilik juga kan sekali sambil main game. Kita tak tahu kan lain orang. Okay. Baiklah, soalan kedua saya. Kita secara dasarnya, bolehkah saudara terangkan apakah hukum bermain permainan video dalam konsep Islam? Okay, baik, insyaAllah. So soalan kedua ni, sama juga. Bukan saya lah orang kata orang yang ahli ataupun orang yang layak. Cumanya, jawapan yang saya akan kongsi ni adalah hasil daripada orang kata para ulama' ataupun para ustaz-ustaz yang dah berbincang atau membahaskan pasal isu ni lah. Jadi kat sini, dia ada jatuh pada orang kata tiga hukum. Dia boleh jadi tiga lah. Yang first kali, orang kata hukum bermain game boleh jadi harus. Kenapa harus? Dia kat sebab kat sini, dia orang kata tak mengabaikan perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib tu macam orang kata solat, and then makan, minum, perkara-perkara yang asas yang perlu kita buat lah. Tapi dia juga boleh jadi sunat. Dia boleh jadi sunat apabila contoh macam Faiz ada roommate Faiz ni jenis main game. Jenis main game, tak solat, tak apa, langsung main game je. Tapi sebabkan Faiz nak minta dia ni untuk solat, nak suruh dia ni kena masuk dalam dunia dulu baru boleh tegur. Jadi kat sini boleh jadi sunat lah. Macam kita tengok dekat luar ada je apa yang ustaz main game PUBG tu, tak silap lah apa nama ustaz tu, tapi dia masuk dalam dunia game ni untuk berdakwah pada orang. Tapi boleh jadi jatuhnya hukum bermain game tadi haram. Kenapa kat sini boleh kata jadi haram? Daripada harus sunat tiba haram kan?
So kat sini dia boleh jadi haram apabila kita main game sampai kita abaikan orang kata kita semua punya kewajipan sebagai orang Islam. Itu kalau untuk orang Islam lah. Jadi kalau kita main game tu boleh daripada pagi sampai ke malam. Orang kata tak solat kan, orang kata tak tunaikan perkara yang sepatutnya, tapi dia mengabaikan semua benda tu. So benda ni haram. Sama juga konsep main video game tadi. Mudahnya kalau kita nak tangkap, dia sama macam pisau. Kenapa saya cakap pisau? Pisau ni kita tahu kita nak pakai untuk siang ikan ke, potong sayur ataupun untuk masak. Tapi penggunaan pisau ni boleh jadi berbahaya bila kita menyerang orang ataupun membunuh orang. Jadi kat situ juga sama konsep dengan video game tadi balik. Itulah untuk persoalan pada hukum. InsyaAllah. Baik. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Saudara tadi, ada 3 hukum kan. Dia boleh jadi harus, sunat dan haram. Haram tu kalau kita abaikanlah kewajipan kita, macam tak solat langsung, apa semua kan. Okay, sunat, macam sunat pun sama. Mungkin ada dalam ni yang dia join main game, lepas tu bila waktu dah, contoh waktu dah azan solat, dia minta kawan dia berhenti, ajak solat sama, lepas tu baru sama balik kan. Baiklah, soalan ketiga saya. Ketagihan permainan video online makin membimbangkan. Jadi, apakah faktor yang menjadi punca? Silakan Saudara Qayyum. Okay, baik. Kalau katalah faktor ketagihan tu membimbangkan. Jadi dekat sini, dia kalau kata kunci yang pertama boleh saya ambil adalah kita terlalu sibuk. Kenapa terlalu sibuk kat sini? Contoh, kita bermain game kan, kita bermain game asalnya kita kata nak main 20 minit je lah. Tapi bila kita dah start main, tak jadi 20 minit tu. Biasa kalau macam contoh, Faiz main game tak Faiz? Main. Okay, kalau Faiz main game kan, biasa Faiz main game apa? Mobile Legends. ML. Biasa Faiz akan main 3 kali ke 2 kali ke sekali je? Biasa 3 lah. Kalau menang main lagi, kalau kalah dah stop. 3 lah. Sini, nampak tak? Kita asalnya kita nak main sekali ke 2 kali, 3 kali kan. Tapi hakikat dia, kita jadi terlalu sibuk dengan game ni. Sampai kita kadang-kadang bermain game tu, kata lupa benda-benda yang patut. Kalau kata kita kata nak main 20 minit, jadi tak boleh. Kita jadi macam nak main lagi. So, itu kalau yang kata kunci pertama lah. Tapi kalau poin yang kedua kat sini, saya nak sebut kaitan dengan seseorang ni, dia boleh jadi kurang kawalan. Kurang kawalan tu kat maksud dia, dia boleh habiskan dia punya aktiviti harian tu dengan menghadap gadget tu. Kiranya dia sanggup, kita kan ada 24 jam satu hari. Jadi dia boleh habiskan 24 jam tu dengan menghadap game. Jadi dia berhenti untuk makan je. Itu boleh jadi orang kata kita hilang kawalan tu, kita hilang orang kata kita punya keperluan asas, kita punya rutin harian kita hilang. Kita tak boleh nak kawal diri kita. Jadi perkara-perkara yang patut kita buat, kita abaikan sebabkan game tadi. So kalau yang ketiga kat sini, suka saya sentuh lah. Kalau macam tadi, main ML kan si Faiz ni. So kalau main ML, ada diamond betul Faiz kan? Ada beli diamond. Ada diamond. Jadi sama juga kat sini, poin saya nak ambil adalah seorang tu boleh jadi terlalu boros. Sebab dia tak sok nak menang ataupun tak sok nak jadi orang kata senang macam player top lah. Macam tu, top player. Jadi dia sanggup keluarkan duit, dia sanggup habiskan duit untuk beli skin ke, untuk beli benda-benda yang boleh buat dia ni menang. Jadi kiranya seseorang tu dia sampai tak sok bermain game ni tadi. Dia dah terlalu sibuk, maksud dia dah hilang kawalan. Kemudian dia jadi habiskan duit dia.
Sebagai contoh, saya ada je. Saya pun ada kawan-kawan yang main game juga. Kan dia orang majoriti ada yang dah kerja. Jadi dia orang sanggup orang kata keluarkan duit gaji tu. Kan macam kata bolehlah RM20 je. Mungkin kita kata benda tu sikit. Tapi cuba bayang kalau dia main game tu, dia bayar RM20 tu untuk tempoh masa yang singkat. So dia akan jadi banyak. Dia kata orang kata macam pelaburan yang sia-sia lah. Macam tu bahasa mudah dia. Okay, kalau keempat lah ni poin terakhir kat sini. Seorang tu dia mengabaikan rutin dia dengan family dia. Kiranya biasanya orang yang main game ni kan dari sekarang ni dah lockdown. Lockdown ni masa kita dekat rumah banyak lah. Kan? So, waktu kita dengan family tu akan jadi kurang. Kita akan banyak habiskan masa dengan teknologi. Kita akan duduk berkurung dalam bilik. Kan? Tak, orang kata kalau ada orang main game dekat dengan family pun, jarang lah. Tapi majoritinya kita sekarang ni akan main game duduk dalam bilik, kunci pintu, kata ruang yang orang kata bersendiri yang macam tu. Jadi benda ni pun orang kata risau sebab dia jadi hilang, orang kata hubungan dengan keluarga tadi tu makin renggang. Makin tak sedap lah sebab dah duduk satu rumah. Tapi boleh timbul orang kata perkara-perkara yang tak digini. Sebagai contoh macam kita lah, kan, saya dengan Faiz ni, kalau kita bersahabat kan, and then kalau saya dengan Faiz ni dah tak bercakap, jadi hubungan tu orang kata jadi renggang. Jadi lagi-lagi kita duduk rumah dengan family, adik-beradik semua, tak bercakap dengan diorang. So jadi macam tu bayang bila hari tu tak ada internet. Kita kena keluar rumah ni, kena keluar bilik, jumpa family apa semua. So suasana tu akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam orang kata pelik sikit lah. Jadi macam janggal, macam tu. Jadi insyaAllah, itulah orang kata berapa faktor yang boleh yang boleh kita bimbang kalau seorang ni gemar main game. Baiklah, terima kasih atas penerangan Saudara Koyum. Betul lah tu Saudara yang cakap, dia bila kita punca-punca dia kita tak suk lah kan, tak suk, boros. Dia macam kadang-kadang daripada kita tak main game, kita main sebabkan kadang satu lagi macam orang kata apa, punca dia adalah hasutan kawan. Kadang-kadang kita tengah main kan, tak main lama pun, kita macam baru je nak main, kejap satu game, dua game, tiba dah nak berhenti, kawan berak mesej kata, jom main lagi segame, main segame lah. So di kat situ macam orang kata apa, kita niat nak berhenti, tapi sebabkan ada orang yang ajak kan, sekepaling kita kan. So kita macam, orang kata last game. Ayat last game ni, dia biasa last game tu boleh kata 5 kali baru habis. Kalau last game pada main kan, last game. Last game dia tu biasa 5 kali lah baru betul-betul last game. Okay, baiklah, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya, apakah tanda-tanda terhadap seseorang yang sedang alami ketagihan game? Silakan Saudara Koyum. Okay, baik. So kalau soalan tu tanda-tanda seseorang mengalami ni lah ketagihan main game kan. So dia first kali seorang ni dia boleh berubah orang kata bergantung atas game yang dia main lah. Sebagai contoh, kalau dalam Malaysia ni orang kata waktu sekarang ni game yang paling orang kata famous PUBG lah. PUBG, game ML kan. So game-game ni kalau kita perasan sebenarnya dia ada unsur-unsur keganasan. So kat sini kita macam boleh tengok seorang tu sifat dia berubah. Sebagai contoh, sebelum PKP, sebelum lockdown tu kan, dia ni tak ada main game sangat. Tapi bila dah lockdown ni, Faiz dia dah asyik main ML kan. Lepas tu dia asyik main ML, dia push kan, asyik pukul-pukul dalam game. Dan dia terbawa benda ni keluar ke dalam dunia nyata. So benda ni boleh orang kata mendatangkan efek yang buruk lah sebenarnya kan, sebab orang kata mengubah watak seseorang. And then kemudian boleh jadi juga seorang tu dia sampai orang kata dia punya attitude tu berubah. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tengok orang main game ni dia global. Orang kata pemain tu global. So kita tak tahu. And then mungkin ada yang
Kalau macam kita ni alhamdulillah orang tu jenis jaga mulut dan apa semua, tapi sebabkan main game ni juga jadi terbiasa dengan carutan dengan makin benda-benda ni macam orang kata sangat-sangat memudaratkan lah. Lagi kita dalam Islam ni menitik beratkan menjaga lisan, menjaga akhlak dan sebagainya kan. And then boleh jadi juga salah satu faktor bukannya orang kata macam dulu maybe kita boleh berbelanja untuk beli makanan dan sebagainya kan. Tapi bila dah bermain game ni, maybe dia akan menghabiskan duit. Boleh jadi habiskan duit untuk beli PC baru. Kadang-kadang dia tak sedar. Ada duit yang kalau pakai duit sendiri tak apa alhamdulillah. Tapi kalau macam jenis nak set up PC pun masih minta mak ayah ataupun nak beli handphone ke beli fan gaming untuk handphone pun minta duit mak ayah lagi kan. Tapi duk paksa-paksa. Tapi sebenarnya benda ni kita boleh kalau kita kreatif kan, kita boleh ubah daripada permainan game ni tadi menjana income. Banyak cara kita boleh jana income dengan bermain game ni. So ada beberapa contoh lah. Kita boleh sertai pertandingan kan. Tak kisah pertandingan, kalau kita tengok pun banyak je platform yang menyediakan pertandingan-pertandingan untuk kita masuk kan. Mungkin tak boleh menang tapi kena start daripada bawah. Kena ada usaha, kena tunjukkan bermain game ni ada benda yang positif kan. Sebab dia bukannya 100% negatif. Bermain game ni ada je sudut positif dia kan. So kalau macam kita ni taksub macam orang kata sampai tak tahu nak buat apa, jadi main game ni dia tak bawa ke mana pun. Nak release tension ni bukan je main game, banyak cara lagi kita boleh release tension. Tapi orang sekarang beranggapan bahawa bermain game ni adalah salah satu cara untuk kita hilangkan tekanan. Selepas satu hari sibuk, mungkin kelas online daripada pagi sampai pukul 5 kan. Lepas tu dengan assignment dan sebagainya. And then diorang dengan pilih cara bermain game. Benda mudah. Mungkin diorang sebab apa? Boleh jadi orang tu ada keluar bermain basikal, keluar dan sebagainya. Nampak tu kalau kat situ. Main game lepas siap assignment. Tu pun kalau siap assignment kan. Biasanya orang akan main game dulu. Jarang-jarang lah orang siap assignment dulu baru main game. Jarang-jarang sebab saya sendiri pun student kan. Jadi nampak ramai orang kat sini pun dia akan main game dulu. Dah main game, dia kata tak apalah, esok boleh buat assignment. Esok boleh buat. Jadi kita jadi tangguh. Dia akan orang kata melengahkan masa. Kita buat benda-benda yang tak penting seperti habiskan masa dengan game tadi. Okay, baik. Terima kasih Saudara Koyum. Okay, itu adalah apa tanda-tanda lah kan. Jadi tanda-tanda dia kita daripada macam contohlah sebelum PKP kan tadi. Saudara Koyum kata sebelum PKP kita okey je, mulut kita jaga. Tapi selepas waktu PKP ni kita main game, yelah. Bila main game pun kadang-kadang kita main member ataupun tak pun PUBG lah. Kalau PUBG biasa kita main dengan random player. Kan, bila main dengan random player, of course lah kita akan jumpa orang yang toxic ataupun yang buka mic marah-marah kan. Jadi benda tu boleh buatkan kita, bila kita dah terus main game yang sama, and then setiap masa kita main tu jumpa player-player yang toxic macam tu, kita akan berubah sikap kita daripada yang jaga percakapan kepada mencarut. Kita akan, adalah certain yang akan mencarut perkataan-perkataan yang keluar dari kita tanpa kita sedar. Perubahan yang kita alami sendirilah masa PKP ni kan, bila kita tak suka main game online. Baiklah. Okay, soalan baiklah, nampaknya kita yang akan ajukan kepada panel kita pada malam ini. Kerana lepas ni kita akan ada sesi soal jawab bersama para hadirin yang berada dalam Google Meet. Jadi, kepada para hadirin yang ingin bertanyakan soalan, anda semua boleh ajukan soalan anda di ruangan chat. Baiklah. Tanpa membuang masa, saya akan ajukan soalan terakhir saya kepada Saudara Koyum. Baik Saudara Koyum, soalan saya. Dalam aspek ketagihan permainan video game, pasti ada penyelesaiannya, betul tidak? Jadi soalan yang apakah kaedah yang sesuai bagi seseorang mahasiswa
dalam mengurangkan ketagihan permainan video game di mereka? Silakan saudara. Okay, baik, insyaAllah. Soalan terakhir daripada moderator. Okay. Jadi insyaAllah untuk persoalan terakhir tadi, kalau benda yang tak baik ni ataupun benda yang sesuatu perkara ni mesti ada kaedah ataupun satu faedah yang kita boleh dapat dan kita boleh selesaikan lah macam masalah dan sebagainya kan. Okay, jadi kat sini ada beberapa perkara sebagai kita seorang mahasiswa boleh buat untuk orang kata mengurangkan ketagihan ni. Dia kena slow-slow tau. Dia tak boleh saya ambil konsep macam orang isap rokok lah. Kita tak ada orang isap rokok tapi tak apa. Cuma kita saya cakap benda ni sebagai contoh sebab benda ni yang kita faham, kita nampak. Sebab benda game tu benda baru orang taksub. So kiranya perkara yang kita boleh buat adalah kerapkan masa kita ataupun banyakkan masa kita dengan kawan sebelah, kawan roommate ke. Ni kalau cerita dekat college lah, main dekat college. Tapi kalau dekat rumah, banyakkan masa dengan keluarga. Kiranya dah habis je kelas, habis je terus berjumpa dengan ahli keluarga lain, duduk berborak ataupun berbuat apa aktiviti apa pun, yang penting ada masa dengan keluarga. Orang kata dapat satu hari sejam pun tak apa, kiranya kita cuba habiskan masa kita dengan keluarga, manfaat kan. And then berbincang ataupun orang kata fikirlah, orang kata macam benda-benda yang kita boleh buat. Jadi sekarang ni kat rumah kan, kita boleh mungkin fikir nak design bilik baru kan, ataupun kita nak bela ternak ikan laga ke apa kan, macam-macam kita boleh buat macam-macam aktiviti kan. So yang lagi satu, kalau dekat handphone ataupun dekat dia sebenarnya kita boleh ni kita boleh hadkan kita punya handphone tu time dia. So sebagai contoh, sekejap Okay, jadi sebagai contoh, kalau katalah kita main game dekat handphone kan, so kita boleh setting tau. Kita boleh setting, kita hadkan. Mungkin satu hari bermain game hanya 2 jam. Sebab saya lah. Kalau sekarang ni semua handphone dah ada setting lah. Orang kata kita nak guna apps tu 2 jam. So cukup 2 jam dia terus lock. Tak boleh buka. Kiranya kena tunggu hari esok baru dia boleh auto unlock. Benda-benda ni kita kena buat sebab kita nak mendisiplinkan diri kita. Sebab sebagai contoh lah, sekarang ni dah dekat rumah, dah dekat orang kata kelas online dan sebagainya. Tak ada pun lecturer, tak ada pun orang kata cikgu disiplin yang nak tegur. Orang kata, bangunlah awal sikit ke apa ke, tak ada. Biasanya diri sendiri yang kena ambil inisiatif tu, diri sendiri juga yang kena orang kata disiplinkan diri, fikir benda tu kena setting. Okay. So tadi ada soalan tanya apa nama apps tu. Apps tu sebenarnya tak perlu apps pun. Kita boleh pergi dekat setting, dan tengok dekat limit. Tak silap saya limit apps tu. Kiranya time orang kata penggunaan tu, harian tu dia boleh limit ni saya boleh set. Satu hari saya nak pakai phone 8 jam je. So cukup 8 jam, dia terus block. Kerana saya nak buka tu apps macam nak call, nak message, nak chat yang simple-simple je, bukan WhatsApp, bukan IG ke apa, semua tak boleh, dia terus block, dia terus tak boleh buka. Macam tu. Okay, kemudian yang ketiga kat sini adalah kita sendiri kena ambil inisiatif merujuk dengan siapa ni ahli psikologi lah, and then kita boleh berbincang dekat dia, cakaplah cerita apa masalah kita kan, cerita kenapa kita start main game. Sebab ada orang dia start main game ni katanya sebab dia nak release tension, dia stres dengan dunia reality, jadi dia nak lari daripada dunia reality, so dia bermain game. Jadi sebenarnya orang ni dia perlukan seseorang untuk bercerita dan untuk mendengar. Itu sebenarnya salah sebab seorang tu dia bermain game lah. Jadi Allahu'alam, insyaAllah harap menjawab persoalan lah daripada panel moderator kita. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih saudara atas jawapan saudara tadi. Baiklah, sekarang saya akan buka sesi soal jawab kepada hadirin. Untuk yang ingin bertanyakan soalan, anda boleh tulis di ruangan chat dan saya akan bacakan bagi pihak anda. Dan juga siapa ingin bertanyakan secara berterus direct, boleh unmutekan mikrofon anda. Okey, baiklah. Ada soalan daripada Syahira. Adakah game online boleh mendatangkan faedah? Silakan saudara Koyong. Baik, insyaAllah. So, persoalan tu, kalau katalah game ni, dia ada game tu berbanyak game kan. So, faedah dia tu banyak juga. So, sebagai contoh, saya ambil sini, poin yang pertama, kalau main game online meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif ni maksudnya kita menggabungkan orang kata otak dengan tangan, dengan pantas. Maksudnya kalau katalah kita main game Candy Crush contohnya, Candy Crush kan, dia ada move yang limit and then ada berapa mission yang kena selesaikan. So kita kena fikir dengan orang kata, fikir dengan elok, kena cepat dan sebagainya. Tapi kalau kata cerita pasal game PUBG ke game ML, itu orang kata dengan orang kata otak kita dengan tangan. Sebab apa? Kita nak tengok keadaan sekeliling, kita nak agak jarak dan sebagainya. So jadi seorang tu orang kata lebih orang kata meningkatlah dia punya orang kata fungsi organ dia tu kan, lebih berfungsi 2 kali ganda lah macam tu. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih saudara Koyong. Okey, soalan seterusnya. Game apa best untuk riliskan stres? Game apa yang best untuk release station? Saya pun bukanlah orang kata gemar game sangat. Sebab ada je game semuanya satu lah. Game pun main game dekat laptop tu, game Solidarity kan. Game gitu je lah, game gitu kan. So kalau nak suggest game ni, mungkin kita ambil game yang tak heavy. Maksudnya game yang tak perlukan kita nak bagi komitmen 100%. Sebagai contoh, ada je game yang hari kita buka account tu, dia akan bagi macam coin ke, dia bagi something supaya kita akan rasa nak buka lagi esok. So, ada je banyak game yang tak perlukan kita beri komitmen macam tu. Sebagai contoh, saya ambil contoh kalau tengok ada game ni, game Candy Crush tadi balik saya ambil contoh kan. Dia ada life, dia ada nyawa. Kita akan boleh main maybe dalam 5 kali pusingan. Bila dah habis je life tu, dia akan ada bagi masa 30 minit. Kita kena macam orang kata kena tunggu lagi. Tunggu ini kena cukup time baru buka balik. Jadi kiranya cuba elak game macam tu supaya kita tak stres lah. Sebab kita dah gabungkan dunia realiti dengan dunia maya. So cuba elakkan game-game macam tu, insyaAllah. Harap menjawab soalan lah. Okey, baiklah. Terima kasih. Soalan seterusnya daripada Syahira Alina lagi. Macam mana nak bahagikan, maksudnya mungkin soalan dia nak bahagikan masa dengan bermain game, dengan assignment ataupun rutin harian kita lah, macam makan semua. Silakan saudara. Okay, baik, insyaAllah. Okay, kalau katalah macam mana cara kita nak bahagi masa kan. Okay, kita boleh buat, first kali kita boleh buat to-do list. Maksudnya kita buat catatan harian. Okay, bangun hari ni aku nak buat apa. So mungkin kita boleh buat, okay, bangun hari ni nak settlekan kelas dulu. Okay, ada kelas lagi kan. Dan settlekan kelas, dah settle kelas. Kalau dah dekat rumah mungkin nak tolong mak masak dan sebagainya. Kalau tolong mak masak, alhamdulillah. Tak tolong mak masak, tak tahulah kan. Tapi kiranya kita buat list. And then kalau katalah ada kekosongan masa, mungkin dalam sejam 2 jam, and then kita boleh luangkan masa kejap. Luangkan masa tu orang kata untuk kita release session tadi balik. Mungkin dah sibuk, dah penat dah fokus kelas 1 hari dan sebagainya. Orang kata
nak tidur tak boleh lagi kan. So kita luangkan masa kejap main game. Bagi contoh lah, tapi pastikan orang kata yang wajibnya dah selesai dulu kan, dah solat, dah makan apa semua, barulah kita boleh hadap itu. Okay, InsyaAllah harap jelas lah dengan cara tu. Baiklah, soalan seterusnya daripada Sabrina Al-Kristina. Kalau sebelum ini, pernah ada isu ataupun kenyataan pengharaman tentang video game, contohnya macam PUBG atas sebab-sebab tertentu. Daripada pandangan saudara pula macam mana? Sebabnya kan ada yang kata tak patut untuk haramkan semua tu. It's just a game. Silakan saudara. Okay, baik, insyaAllah. So kalau kata biasanya kalau orang siapa? Biasanya kalau keluarkan hukum hakam ni adalah mufti ke, para alim ulama ke, sepatutnya kita kena ikut. Tapi kalau katakanlah yang mengeluarkan hukum haram tu saya sendiri. Saya ni bukan siapa-siapa. Jadi macam orang kata tak perlulah ikut. Tapi kalau katalah yang keluar hukum hakam ni tadi adalah orang-orang yang ilmu, orang yang beragama, orang yang lebih layak untuk mengeluarkan satu hukum. So sepatutnya kita kena ikut. Sebab apa, mungkin daripada pengharaman tu, mungkin waktu PUBG dulu tu tak silap ada seingat saya kiranya ada konsep penyembahan. Jadi kita sebab apa dia haram tu, sebab dia nak elakkan kita ni daripada terpesong akidah. Sebab kita kena ingat balik, mungkin kita kata alah tak apa, aku tak terpesong pun akidah, masih solat dan sebagainya kan. Tapi kena ingat balik, boleh jadi risau-risau kita boleh jadi murtad ke, boleh jadi syirik ke. So kita kena consider part tu. So macam kena tengok banyak lah. Kalau dah kata, kalau yang kata tak perlu nak argue lagi lah. Sebab memang itu kita kena ikut. Kita kena ikut Al-Quran dan Sunnah. Bukannya ikut senang cerita jangan ikut kepala tahu lah. Macam tu. So boleh-bolehnya kalau kata orang tu yang mengeluarkan hukum tu adalah orang yang layak, dia kata macam tu, kita kena ikut. Itulah insyaAllah. Baik, insyaAllah. Soalan seterusnya daripada Syahrizal Yaakob. Jika kita nampak game ni ada masa depan, and then ibu bapa kita perlu teruskan untuk membuktikan bahawa game itu ada masa depan, ataupun just kita ikut je perintah ibu bapa. Silakan saudara. Baik, insyaAllah. Kalau kat sini saya berpandangan dua belah lah. Kata ikut parents pun lagi elok. Dan kalau kita nak buktikan dekat parent yang bermain game ni ada masa depan, ada kerjaya, teruskan. Tapi kita kena, orang kata, kena jaga hubungan dengan mak ayah juga. Sebab kita kena ingat mak ayah ni bukannya nombor dua. Dan Allah tu nombor satu. Tapi mak ayah ni bukan macam tu. Jadi kiranya kita, kalau katalah kita nak tetap berpermendian dan kita nak buktikan dekat parent kita yang game ni tadi ada masa depan, ada kerjaya, mungkin kita boleh start set up, orang kata buatlah channel YouTube ke kan, ataupun orang kata bagi bukti dekat parent kita. Sebab maybe cara parent kita dibesarkan zaman dia lain, zaman kita dibesarkan ni zaman lain. So sebab dia orang mungkin tak nampak faedah. So kita yang nakkan dia, cuba buktikan. Sebab tadi bila bermain game ni, tetap juga kita kena jaga hubungan dengan keluarga. So kita kena banyak bercakap dengan dia orang kan, berbincang. Cakaplah, bagi abang masa sebulan dua. Abang nak buktikan yang main game ni ada faedah dia, ada kerjaya dia. Tapi dengan syarat orang kata solat semua jaga, kan, hubungan dengan mak ayah ke apa ke elok. So benda tu boleh. Tapi kalau kata kita macam kita nak ambil yang boleh terus tak boleh kan, itu pun boleh. Tapi kita kena orang kata tak buktikan lah yang kita boleh belajar dengan baik, kita boleh cari cara release tension dengan elok dan sebagainya. Bukannya bila parent tak kasih main game kita ikut, kadang kita membantah seperti orang kata macam kelas pun tak masuk, tunjuk rekod belajar tak elok dan sebagainya kan. Eloknya jangan macam itulah. Kalau betul ikut apa yang parent kata tak boleh, buktikan juga.
dia pun boleh berjaya dengan cara lain lah, insyaAllah. Okey, baik Saudara Kayu. Okey, Saudara Kayu masih boleh lagi menjawab soalan-soalan Allah, insyaAllah. Ni game kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara panel dan juga saudara moderator, saya Aiman, merupakan alumni Politeknik Port Dickson. Okey, soalan saya berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, dia lebih kepada bolehkah game online ni dikategorikan sebagai hedonism ataupun erti kata lain budaya hiburan secara berlebihan. Sebab macam mana nak cakap, kalau perempuannya lebih kepada K-pop lah, tapi lelaki ni takkan dia nak K-pop juga kan, walaupun ada, tapi majoritinya ke arah game online ni lah. So macam mana tu, adakah boleh dikategorikan sebagai itu ataupun bagaimana? Okay, baik. Allah, terima kasih YB Aiman. Okay, kalau persoalan ni tanya, adakah game ni perkara yang berlebih-lebihan? Dia boleh jadi berlebih-lebihan, dia boleh jadi biasa-biasa saja. Itu bergantung atas diri kita juga. Sebagai contoh, saya dah sebut tadi, kalau katalah kita orang kata sampai habiskan duit, habiskan orang kata masa kita dengan kawan. Ada satu cerita dekat Indo ni, dia jual motor ayah dia sebab nak jumpa kawan dalam game. Ini cerita betul ni, bukan cerita saya reka-reka, tapi ada artikel tu kan. Dia nak beli tiket flight, nak jumpa kawan dia, dia jual motor ayah dia. So orang kata benda ni dah sangat berlebih-lebihan lah kan? Sampai orang kata melampau, sampai orang kata solat pun dia boleh ketepikan kan. Orang kata waktu rehat dia, waktu makan dia pun dia boleh abaikan. So benda ni sangat tak elok lah. Walaupun sentuh pasal K-pop, dia solat makan buat lagi kan. Semuanya macam orang dah main game ni, perkara yang wajib dia tak ikut. Semuanya K-pop tu pun saya tak setuju jugalah. Harapnya tak ada kan fans K-pop ke apa. Semuanya orang kata benda tu ada baik dia, ada buruk masing-masing. So kiranya kalau nak kategorikan game ni berlebihan, bergantung juga atas game tu. Kalau game ni memang memerlukan komitmen 100%. Kan? Setiap sejam kena buka. Setiap sejam kena buka main game tu. Tu kalau tu melampau lah sebenarnya. Melainkan kalau game ni orang kata boleh buat satu hari sekali buka jam nak buka game. So dia boleh di-clarify sebagai berlebih-lebihan. Harap menjawab soalan YB Aiman kita. Okey, terima kasih Saudara Koyum dan terima kasih juga kepada YB Aiman kita ya. Atas soalan tadi. Baiklah. Soalan seterusnya daripada Ina. Apa hukum main game yang tidak menutup aurat macam PUBG yang tak sedap mata memandang? Ke tak apa, game je? Silakan, saudara. Okay, baik, insyaAllah. Kalau buat hukum hakam ni, saya tak berani nak jawab. Boleh jawabnya. Kalau kita katakanlah macam sama konsep macam kita kata ni, orang tengok anime. Kan? Kalau kita kata kita tengok game PUBG tadi, yang perempuan dalam karakter tu, boleh menaikkan nafsu syahwat kita. Saya cakap direct je lah. Kiranya boleh menaikkan nafsu syahwat kita kan. So benda ni tak elok. So benda ni sebenarnya kita kena elakkan lah. Sebab kita kena jaga pula mata kita kan. Kalau kata kita tengok dia, tengok tu tak ada apa-apa timbul. Tak apalah. Tapi dia kalau tengok karakter tu pun boleh orang kata bernafsu. So macam ada something wrong lah. So kita kena elakkan. Kita kena orang kata tundukkan pandangan. Carilah game lain. Cari game yang tak ada karakter perempuan. Tapi masalah je sekarang, game yang ada, semua ada karakter perempuan. Perasan tak kenapa? Sebab benda tu lah orang kata audiens orang yang buat game ni adalah orang lelaki. Jadi lelaki ni kelemahan dia apa? Dan dia tertariknya dengan apa? Dengan wanita. So sebab tu lah kalau perasan, pergilah mana-mana game pun akan
ada karakter wanita, pakai yang tak elok dan sebagainya. So dari segi hukum memang saya tak berani nak keluarkan dan sebagainya. Tapi kalau kata dari segi pandangan, apa yang saya boleh jawab, kalau perkara tu tak menimbulkan orang kata yang pelik-pelik, teruskanlah. Tapi kalau menimbulkan benda pelik-pelik, elok-eloknya elakkan, insyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih Saudara Qayyum. Okey, soalan seterusnya daripada Syahira Alina lagi. Adakah relevan untuk mahasiswa untuk terlibat dalam pertanding e-sport seperti di institusi sebagai contoh? Okey lah. Maksud dia mungkin dia kata relevan untuk mahasiswa ni terlibat dalam pertandingan e-sport lah yang dianjurkan oleh institusi ataupun daripada macam soalan yang awal tadi, daripada mana-mana syarikat yang membuat pertandingan ataupun daripada IPT yang buat pertandingan online. Macam sekarang pun ada juga yang IPT buat e-sport online untuk student mahasiswa ni. Silakan. Relevan ke tak relevan? Kalau saya jawab tak relevan, saya punya universiti pun menghantar wakil. Dia sebenarnya relevan kan, relevan sebab ni adalah salah satu sukan yang kita boleh bergiat dalam keadaan lockdown sekarang ni. Sebab kita nak buat aktiviti fizikal pun setakat jogging dan sebagainya kan. Sedangkan jogging ni pun kita boleh juga keluar dan sebagainya, kita berjogging, buat aktiviti pertandingan. Dan kalau e-sport ni sama juga saya cakap, kalau dia masih relevan. Selagi tapi siap sebenarnya kan, bila kita masuk tu kita bayar, and then bila kita bayar menang kalah pula, jadi taruhan kat situ kan. Tapi kalau menang dapat duit dan sebagainya, dia boleh jadi macam orang kata imbuhan lah, hadiah atas hasil usaha. Biasa bila masuk pertandingan je memang akan ada hadiah. So kalau jawapan saya kata relevan lah, sebab sesuai dengan remaja sekarang. Memang itu adalah kata aktiviti ataupun salah satu cara yang untuk kita mahasiswa sekarang ni tunjukkan bakat kita lah. Okey, insyaAllah. Baiklah, soalan seterusnya daripada Muhammad Aiman Hafiz. Assalamualaikum, saya nak tanya, kalau tadi ada nyatakan game ni terdapat keburukannya kepada si permain, jadi adakah wajar game ini dijadikan salah satu subjek atau permainan kelab dan persatuan seperti e-sport di sesebuah institusi pengajian tinggi? Silakan. Okay, baik, insyaAllah. So maksudnya kalau dekat IPT kita tu, kita nak wujudkan kelab lah, apa yang saya faham tu lah. So kalau dari segi pengalaman sendiri pun, sebelum ni saya belajar di Politeknik, ada juga kelab e-sport kan. Daripada diorang ni pun asalnya tim yang kecil, tapi diorang wakil poli, so poli percaya dengan diorang, so diorang dapat wujudkan kelab e-sport dalam poli tu. So kalau sekarang ni dekat UTM ni pun ada juga kelab e-sport. Kelab e-sport tu adalah tim-tim PUBG, tim Mobile Legends. So diorang ada tim khas untuk hantar pertandingan. Jadi lagi orang kata kita punya tujuan asal masuk belajar tu tak terabai. Contoh kita masuk belajar ni untuk apa? Untuk apa, macam dulu kan cikgu cakap nanti kau degree jumpa jodoh dan sebagainya. Ke yang tu? Tak pun kita masuk belajar sekarang ni atas sebab orang kata kita nak ilmu, kita nak menuntut ilmu lebih tinggi dan sebagainya kan. Jadi kalau tujuan pertama tu tadi tu tak terpesong, tak terabai, dia masih wajar, masih relevan dekat parent lah kan. Parent izin tak izin, apa kita nak buat, minta dulu izin mak ayah kita, tanya ni boleh tak nak buat ni. Orang kata biarlah, orang kata kita anak mak, tapi kita kena ingat restu mak ayah tu yang penting. Kita nak berjaya ke apa ke, restu mak ayah, bukannya orang kata partner yang tak sah lagi. Macam tu. Jadi mak ayah lah yang penting, insyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih seterusnya.
Maybe ini yang terakhir kot daripada panel kita, daripada hadirin kita sebab dah tak ada dah soalan lain. Okay, baiklah. Soalan yang terakhir ni, saya tak faham dengan ibu bapa sekarang. Kerana kalau anak mereka merengek, kasih je phone. Macam mana nak handle? Maksudnya macam ni lah, anak kecil kan. Biasa nangis je hulu phone. Sama ada bagi phone, buka YouTube, DM friend ke apa kan kalau budak kecil. Kalau macam dah besar sikit maybe bagi phone, buka game. Jadi kan saudara. Okay, baik, insyaAllah. Soalan ni agak mencabar sebab saya masih mahasiswa. Kan? Okay. Kalau katakanlah macam mana nak handle? Adakah solusi anak nangis ni nak bagi gadget semata-mata? Dia sebenarnya ada je perkara lain yang kita boleh buat sebagai parent kan. Sebagai contoh kat sini, katakanlah anak kecil ni menangis ni, kita sendiri jangan ambil inisiatif mudah. Seperti kat budak kecil untuk diorang main. Sebenarnya kita sendiri yang kena luangkan masa dengan anak kecil tadi. Kita sendiri yang kena banyakkan masa berbuat aktiviti dengan diorang lah. Sebagai contoh, katalah dia nangis, dia memberontak dan sebagainya kan. Okay, tanya dia nak apa? Kalau kata dia nak game, okay, cakap dia, kita buat lah. Orang kata macam, okay, kalau nak game, jom kita buat satu benda ni. Kita ajak, kita macam mengajak dia. Kita menerima orang kata ayat dia. Sebab biasanya budak kecil ni dia tak faham kan? Tapi kita yang dewasa ni yang dah matang, kita dah faham. So kita kena main orang kata orang. So kalau katalah dia nak main game, kalau tak dia baling-baling barang dan sebagainya kan. Cakap dia, okay, kalau macam tu ambil satu bakul, so diorang baling barang masuk dalam bakul tu. Kerana kita buat pula daripada orang kata kemarahan orang tadi, buat jadi satu permainan. Kiranya diorang dah lupa dah. Diorang nak main phone tadi. Kiranya kita sibukkan diorang dengan benda-benda yang surrounding waktu tu. Kita kena kreatif jugalah kan. Bukannya kita ambil inisiatif, okay, ni merengek-rengek ni nak bagi gadget je. Lepas tu bila tak bagi nanti kan, cuba bayang dia memberontak. Memberontak je dapat game. Maksudnya kat sini dia tak ada masa dengan kita. Kiranya dia memberontak kan. So tak ada orang nak dengar dia cakap. Tak ada orang nak menerima. So dia macam dia just faham, okay, dia memberontak, so orang akan bagi apa dia nak. Ini sampai ke besar dia akan orang kata faham konsep macam tu. Marah, memberontak, orang akan bagi apa dia nak. So kita kena didik daripada kecil lah, kena ubah. So kita kena banyak bercakap, banyak mendengar. Apa yang nak menjawab soalan lah Ira. Okay, baik, insyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada panel kita iaitu Saudara Qayyum atas jawapan yang telah diberikan untuk menjawab soalan-soalan daripada para hadirin sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin meminta jasa baik saudara memberikan harapan atau sedikit nasihat berkaitan tajuk kita pada malam ini. Dipersilakan saudara. Okay, baik, insyaAllah. Kalau harapan lah. Harapan saya sendiri untuk sahabat-sahabat depan saya ni kan, walaupun kita tak pernah berjumpa tapi harap-harapnya sampailah dalam hati insyaAllah. Okay, so kalau katalah kita nak bermain game ke, kita nak buat apa dalam hidup kita ni, tak ada masalah. Tapi yang penting ni untuk orang Islam sendiri, jangan ketepikan perkara-perkara yang wajib lah. Jangan kita abaikan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat, kita abaikan. Sebagai contoh tadi, solat tak jaga. Sebab sekarang kita tengok ramai orang dia mudah terikut. Sebab apa? Adakah sebab dia tak solat, ataupun adakah sebab dia punya iman senipis bawang? Dia tak tahu. So macam mana cara kita nak, kita kena kata dekatkan diri dengan Allah kan? Join kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Mungkin sekarang ni nak pergi masjid ke apa susah. Boleh je buka YouTube kan? Buka YouTube, cari benda-benda yang ustaz yang betul lah. Janganlah kita tengok influencer yang yang ada sekarang ni kan. Mungkin diorang tak bertauliah dan sebagainya, tapi kita ada alim ulama yang dah bertauliah, yang dah berguru, yang dah menuntut ilmu lebih lama. Kita kena ikut orang yang betul. Janganlah kita ikut orang yang salah. Sebagai contoh, masuk kandang kambing, mengembek.
kan, masuk kandang rimau, kita mengaum. So kiranya kita kena cari orang yang betul, kena cari orang yang ahli dalam suatu perkara. Bukannya kita, tapi dia punya background tak sesuai dengan apa yang dia cakap. Kan? So macam ustaz segera ataupun ada orang kata ustaz kita potong dan sebagainya. Maksudnya dia tak ambil full ayat dalam kitab, dia ambil ayat yang ringkas-ringkas gitu je. Kan? Sebenarnya kitab ni bukannya boleh kita ambil sikit-sikit. Kadang-kadang orang yang sebut sikit-sikit ni, sebab ustaz-ustaz yang dah bertauliah ni, dia akan sebut benda-benda yang sesuai dengan soalan yang dah diterima. Kan? Dia pernah cakap macam ni. Tapi tanpa kita faham apa maksud ayat tadi. Jadi insyaAllah itulah serba sedikit harapan daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih saudara Koyom atas harapan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada saudara kerana sudi meluangkan masa dan menghadirikan diri ke program kita pada malam ini. Tidak lupa juga kepada para hadiri yang dapat menghadirkan diri bagi meriahkan lagi program kita pada malam ini. Ini ketagihan permainan video game kita pada malam ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang dikongsikan dapat memanfaatkan kita semua. Okey, sebelum saya terlupa, mohon jasa baik para hadirin untuk mengisi borang kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat. So kat ruangan chat tu ada link kehadiran, boleh semua isi klik link tu and then isi. Okey, baiklah, sementara menunggu semua isi, sebelum kita bersurai, saya ingin minta jasa baik semua untuk bukakan kamera bagi sesi bergambar. Kerana kita ada sesi bergambar. Baiklah. Untuk sesi bergambar, saya serahkan kepada saudara Zulfika. Okey, buka kamera. Mohon semua buka kamera dulu. Okey. Minta para hadirin buka kamera dulu and then baru isi kehadiran dekat chat tu. Baiklah. Buka kamera ya. Silakan saudara. Zulfika. Cepat buka kamera ni. Moderator kita ada hal ni ya. Oh, nampaknya YB Aiman bersedia nak posing kan? Dia ready awal lah tu, dari awal dia ready. Okey. Mana-mana lagi? Boleh buka kamera semua? Ada muka-muka muka segar. Okey. Mana lagi? Buka kamera. Tunggu lagi. Okay. Lagi buka kamera? Baik, mohon semua buka kamera untuk isi gambar. Okey. InsyaAllah boleh buka kamera. Jangan malu, jangan segan. Saya tak pakai orang lah insyaAllah. Dah kenyang dah. Okay. Right. Akhiran 1, 2, 3. Okay. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan nak check ya. Kadang dia tak ni. Okey, ada. Satu kali freestyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Memang senyum banyak. Ya, gitu. 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih. Balik pada moderator. Okey, baik. Terima kasih saudara Zulfika. Cantik DP tu Dari belakang. Baik. Dengan ini berakhir sudah program kita pada malam ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifar dan suatu al-as.